Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua followers family mengaji Tenten, ahlan wa sahlan saya ucapkan buat semua. Waalaikumsalam Kak Azima. Selamat tengah hari saya ucapkan buat semua. Waalaikumsalam Kak Nur Aziza Muhammad, Kak Rubia. Selamat tengah hari. Apa khabar semua? Sihat? Sebelum tu saya nak tanya, suara saya jelas ke? Kalau jelas boleh komen jelas. InsyaAllah hari ni kita dapat lagi bersua, kumpul sama-sama dalam slot bacaan hadis. Okay. Waalaikumsalam Kak Asia Harun, Kak Sadiah Abu. Jom kita pakat-pakat share slot live hadis. Kita share kepada kenalan-kenalan, jiran-jiran, saudara se-Islam kita, saudara mara, semualah kita share. Lagi ramai lagi meriah insya-Allah. Lagi seronok kan, dan lagi bersemangat kita untuk sama-sama menelaah. Sekejap lagi kita akan tengok hadis sama-sama insya-Allah. Waalaikumsalam Kak Ismi Bunga. Okay, jelas ya? Alhamdulillah jelas. Waalaikumsalam Kak Farida, Kak Nurhayati Osman. Ahlan wa sahlan saya ucapkan baru hadir. Sebelum kita mulakan sekejap lagi, jom kita pakat-pakat share. Yang dah share, terima kasih saya ucapkan. Semoga Allah mempermudahkan segala urusan tuan-tuan dan puan-puan. Ya betul. Kak Azimah saya Ustazah Aisyah. Semua sihat ya? InsyaAllah saya doakan semua dalam keadaan yang sihat walafiat insyaAllah. Okay. Waalaikumsalam Kak Syasiah Syam. Selamat tengah hari buat semua. Okay. Alhamdulillah saya sihat. Okay. Okay, jom. Buat sesiapa yang ada buku kitab Fadilah Amal, insyaAllah hari ni kita nak tengok Fadilat Zikir. Dah share Kak Saudah, Bunda Saudah. Terima kasih saya ucapkan. Kak Azimah sihat? Alhamdulillah. Dah lama tak jumpa. InsyaAllah kita akan berjumpa dalam slot hadis ni lah. Walaupun secara maya, tetapi tuan-tuan dan puan-puan semuanya dekat di hati saya. Macam tu. Okay, waalaikumsalam Kak Halimah. Yang dah share, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okay, jom kita tengok Fadilat Zikir. Sekejap ya. Fadilat Zikir. Muka surat 69. Hadis ke-19. Hadis ke-19. Okay. Kita niat, kita baca hadis kerana Allah Ta'ala dan kita khususkan pahala buat kedua ibu bapa kita yang kita sayangi. Okay, boleh? Fadilat Zikir. Betul. Muka surat 69. Ini kalau siapa yang ada kitab lama tu. Okay, hadis ke-19. Tajuknya ialah, okay, kita tengok hadis 19. Tajuk, mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala seketika selepas solat asar dan subuh akan menjadi sebab penyempurnaan di antara kedua, menjadi sebab penyempurnaan hajat di antara kedua-duanya. Panjang kan tajuk kita.
Tapi itulah, insya-Allah kita nak tengok. Tak terlalu lama saya ambil masa. Kan kita tengah hari ni kita santai-santai saja, insya-Allah. Waalaikumsalam Kak Sadia Sulong. Okey, tak apa, yang tak ada tak apa, kita tengok sama-sama. Nanti saya zoomkan sedikit untuk lebih jelas lah. Waalaikumsalam Kak Aziza. Yang baru hadir, ahlan wa sahlan saya ucapkan. Dan jangan lupa untuk follow FB kalau ada yang baru first time ikuti slot live kita. Okay, jangan lupa untuk follow FB Teknik Mudah Baca Quran dan Telegram Family Mengaji 1010, insyaAllah. Okay, saya ulang. InsyaAllah nanti kita nak tengok hadis yang bertajuk, saya ulang ya, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala seketika selepas solat asar dan subuh akan menjadi sebab penyempurnaan hajat di antara kedua-duanya. Okey. InsyaAllah kita akan tengok sama-sama. Waalaikumsalam. Buat semua yang memberi salam dan yang baru hadir, tahniah saya ucapkan kerana bersemangat untuk bersama-sama kita berkumpul walaupun secara alam maya. InsyaAllah dapat juga kita berkumpul dalam slot bacaan hadis. Okey, boleh ya? Okey, saya zoom sikit. Macam ni jelas? Okey, hadis 19. Waalaikumsalam Kak Nurul Ain Najwa. Okey. Hadis 19. Mula kita akan baca hadis dalam Arab ni dulu. Lepas tu kita buat maksud sikit dan keterangan lah. Macam biasa, insyaAllah. Okay, dah sedia ke semua? Waalaikumsalam Kak Sarmina. Okay. Kabur sikit kejap ya. Okay. Macam ni jelas ya? Okay. Hadis 19 kita akan baca sama-sama, kita tengok dalam Arabnya. Okay, jom kita baca. Dah bersedia ya? Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Fima yadhkuru an rabbih tabaraka wa ta'ala udhkurni ba'dal asri wa ba'dal fajri sa'atan akfika fima bainahuma. Okay, alhamdulillah. Okay, sekarang kita akan tengok maksudnya apa. Okay, nak cerita mengenai apa hadis ni. Okay. Waalaikumsalam Kak Aisyah Lila. Okay, kita tengok maksud dia sedikit. Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaklah kamu mengingati aku seketika selepas solat asar dan subuh. Nescaya aku mencukupi kamu di antara keduanya. Dalam hadis ini dia nak khususkan. Sekejap. Tak jelas. Okey, ni dah jelas ya. Okey. Nak khususkan dengan mengingati Allah dalam dua waktu solat ni, asar dan subuh. Bukan maksudnya untuk waktu solat yang lain tak perlu. Tidak. Tapi nak menceritakan fadilat
zikir apabila untuk solat asar dan subuh. Okey. Jelas ya? Okey. Kita tengok disebutkan dalam satu hadis yang lain. Hendaklah kamu mengingati Allah, nescaya dia akan membantu menyempurnakan hajat kamu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dengan mengingati Allah, insya-Allah Allah akan membantu menyempurnakan hajat, mengabulkanlah maksudnya. Nak kabulkan apa saja permintaan kita, insya-Allah. Dengan mengingati Allah. Contohnya inilah, kita kena banyakkan berzikir, kita niat, kita banyakkan mengingati Allah dengan berzikir. Berzikir, insya-Allah Allah akan mengabulkan segala hajat kita. Bila kita berzikir, kita akan rasa dekat dengan Allah kan? Sebab tu kita kena banyakkan berzikir, dan Allah pun insya-Allah Allah akan mengabulkan dan menyempurnakan segala hajat kita, insya-Allah. Waalaikumsalam Kak Hamidah Abdul Rahman. Okey. Kita tengok sikit keterangan. Pendek saja kan hadis tadi, tapi dia punya isi, input dia, makna dia semuanya sangatlah besar dan bagus untuk kita ikuti dan amalkan, insya-Allah. Okey, kita tengok keterangan. Usaha kita untuk urusan dunia begitu berlebihan sekali berbanding dengan usaha kita untuk akhirat. Perasan tak agak-agak kita lebih sibukkan dunia ataupun akhirat. Jadi apalah yang merugikan kalau kita melapangkan sedikit masa untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala selepas solat subuh dan asar. Dalam hadis ni nak menceritakan tidak rugi pun kalau kita luangkan masa sedikit dengan banyakkan berzikir lepas solat subuh dan asar. Lepas solat subuh biasanya kita baca maksurat. Itu pun salah satu zikir yang menjadi sunnah lah untuk kita amalkan. Subuh kita baca maksurat sama-sama. Lepas asar pun ada juga maksurat kan. Kita baca sama-sama. Itu pun sudah cukup bagus untuk kita amalkan. Okey. Kita tengok lagi kelebihan zikrullah pada kedua-dua waktu tersebut banyak diterangkan dalam hadis. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri berjanji untuk mencukupi kita antara kedua-dua waktu itu. Maka apalah yang diperlukan lagi kepada perkara-perkara yang lain. Kita kena yakin bila kita luangkan masa sedikit lepas solat subuh dan asar kan, kita zikir, kita baca maksurat, insya-Allah Allah akan menyempurnakan segala hajat kita. Jadi kita kena banyakkan berzikir. Waalaikumsalam Kak Rasimah Osman. Okay, saya teruskan sedikit lagi. Dalam riwayat hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, saya lebih suka duduk bersama mereka yang sibuk dengan berzikrullah selepas solat subuh. Ni Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam, bagi dia sendiri yang cakap, bersabda, dia lagi suka duduk bersama dengan orang yang sibuk berzikrullah, yang banyak berzikir kepada Allah, daripada lepas solat subuh,
sehingga terbit matahari daripada memerdekakan 4 orang hamba Arab. Okey. Saya teruskan. Okey. Demikian juga saya lebih suka duduk bersama mereka yang sibuk dengan berzikir selepas solat asar sehingga terbenam matahari daripada memerdekakan 4 orang hamba. Sama seperti tadi. Waalaikumsalam Kak Aklia. Selamat tengah hari juga Kak Sufia. Okey. Selepas maksudnya Nabi Muhammad bersabda, baginda suka untuk berduduk bersama-sama dan sibuk berzikir kepada Allah lepas solat subuh sampailah terbit matahari, dan selepas asar sehinggalah terbenam matahari, daripada membebaskan 4 orang hamba. Nampak tak begitu nak kata betapa besarnya ganjaran Nabi Muhammad sendiri melakukan perkara tersebut, banyak berzikir selepas solat subuh dan asar. Jadi kita pun mestilah kena ikut sunnah Nabi, insya-Allah. Okey, boleh ya? Okey, sikit lagi saya teruskan. Dalam hadis disebutkan bahawa sesiapa mengerjakan solat subuh dengan berjemaah lalu sibuk berzikir sehingga terbit matahari, kemudian dia mengerjakan solat sunat 2 rakaat, maka dia akan mendapat pahala haji dan umrah. Nak umpamakan bila kita solat jemaah, solat subuh jemaah, lepas tu kita berzikir, maafkan saya. Okay, bila kita solat berjemaah subuh, lepas tu kita solat teruskan untuk solat, kan berzikir, kita zikir sampailah terbit matahari kan. Lepas tu kita sambung pula solat sunat 2 rakaat. Pahalanya nak diumpamakan seperti mendapat pahala haji dan umrah. Masya Allah, besar betul ganjaran bagi sesiapa yang banyakkan berzikir dan solat jemaah, lepas tu sambung pula lagi solat sunat 2 rakaat. InsyaAllah sama-sama kita berzikir. Betul Kak Asia Harun. Waalaikumsalam Kak Aminah. Dan semua followers Family J1010. InsyaAllah boleh lagi untuk kita share slot live kita. Terima kasih yang dah share, saya ucapkan ribuan terima kasih, dan insyaAllah saya doakan semoga urusan tuan-tuan dan puan-puan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, kita teruskan. Mana tadi? Kejap. Okey. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya suka duduk bersama dengan satu jemaah yang sibuk berzikir sehingga terbit matahari setelah solat subuh, lebih daripada dunia dan segala isi dunia ini. Dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda, baginda suka untuk duduk bersama-sama dengan jemaah yang sibuk berzikir sampailah terbit matahari setelah salat subuh, berbanding dengan segala urusan di dunia ini. Terus demikian juga saya suka duduk bersama satu jemaah yang sibuk berzikir sehingga terbenam matahari. Tadi terbit matahari kan? Itu lepas solat subuh. Yang ini terbenam, sehingga terbenam matahari. Berzikir selepas solat asar lah kan?
Sesudah solat asar, lebih daripada dunia dan segala isi dunia ini. Sama juga. Lepas ni, insyaAllah kita cuba untuk tanamkan azam kita, banyakkan berzikir, subhanallah, apa lagi, alhamdulillah, Allahu akbar. Kita banyakkan zikir lepas kedua-dua waktu solat ini. Baca maksurat pagi petang, kita cuba untuk tidak tinggal, kan. InsyaAllah. Okey, sikit lagi. Okay, Allah maafkan saya. Oleh kerana sebab-sebab inilah wirid dan zikir selepas solat subuh sudah menjadi kebiasaan umum. Macam followers kita Family Mengaji Tenteng yang setia dalam slot maksurat. Petang kan kita ada buat slot maksurat pukul 5. Alhamdulillah, tahniah saya ucapkan. Moga menjadi kita semua istiqamah sama-sama dalam melakukan perkara yang Allah suka, kan. Okey. Waalaikumsalam Kak Norma Mardan. Okey. Kita tengok pula ahli tasawuf kata apa. Ahli tasawuf pula sangat mengambil berat kedua-dua waktu tersebut. Pada umumnya, selepas solat subuh dan asar, mereka mengutamakan berzikir dan berwirid. Masya Allah, ahli tasawuf pun mengambil berat dengan dua waktu ni, solat subuh dan solat asar. Banyak kan mereka ni mengamalkan zikir selepas solat subuh dan asar. Para ahli fiqh juga mengambil berat tentang berzikir, terutamanya selepas solat subuh. Dinukilkan daripada Imam Malik radhiyallahu anhu dalam kitab Mudawwanah bahawa bercakap-cakap sesudah solat subuh sehingga kejap, tak jelas ya. Okey, maafkan saya. Waalaikumsalam Kak Norma. Okey. Jelas ya? Okey. Saya teruskan. Dalam kitab Mudawwanah bahawa bercakap-cakap sesudah solat subuh sehingga terbit matahari adalah makruh. Jadi kita seharusnya elakkanlah perkara-perkara yang makruh ni. Kerana tidak mendatangkan apa-apa manfaat lah bila kita melakukan perkara yang makruh, kan. Jadi kita banyakkan berzikir lepas subuh berbanding kita bercakap-cakap perkara yang sia-sia, kan. Begitu juga di kalangan ulama mazhab Hanafi, pengarang kitab Durul Mukhtar menulis bahawa bercakap-cakap pada waktu itu adalah makruh. Sama juga hukumnya makruh bila kita bercakap-cakap selepas subuh. Waalaikumsalam Cik Jimat Rokiah, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah dapat juga bersama-sama dalam slot bacaan hadis terbaik. Bonda Saudah kata apa ni? InsyaAllah sama-sama kita amalkan berzikir selepas solat subuh dan asar. Terbaik Bonda Saudah. Okey? Betul. Okey, kita teruskan sikit lagi nak habis. Diriwayatkan dalam satu hadis bahawa sesiapa membaca kalimah di bawah ini 10 kali setelah mengerjakan solat subuh tanpa mengubah tempat duduknya, tanpa berbicara apa-apa, tanpa bercakap, kan. Tadi
maka ditulis baginya 10 kebajikan, dimaafkan 10 kejahatannya, dinaikkan baginya 10 darjat di dalam syurga, dan dia dipelihara sepanjang hari daripada godaan syaitan serta daripada perbuatan yang buruk. Masya Allah, seronok kan? Nak tahu tak apa kalimah yang bila kita baca lepas solat subuh, tanpa ubah kedudukan, dan kita tak bercakap, kita terus saja menyebut kalimah ini. Apa dia kalimahnya? Okay. Kalimah La ilaha illallah wahdah. Sambung je lah kan? Okay. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dia yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dialah yang memiliki seluruh kerajaan dunia dan akhirat, dan baginya lah segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan dialah yang mematikan, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Kalimah ni, Masya Allah, biasa kita dengarkan dan biasa juga kita insya-Allah lepas ni kita untuk cuba membiasakan amal kita buat lepas solat subuh. Nanti kita dapat 10 kebajikan, dimaafkan 10 kejahatan, dilindungi, dipelihara sepanjang hari daripada godaan syaitan, dan di syurga pun kita akan mendapat 10 darjat. Masya Allah, sangat besar ganjaran. InsyaAllah kita ikhlaskan diri, kita istiqamah sama-sama menyebut, berzikir. Kita zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. InsyaAllah. Waalaikumsalam Kak Hayati Arifin. Ahlan wa sahlan saya ucapkan. Okey, boleh? Terbaik. Kita akan cubalah lepas ni. Kita dah hafal kan? Senang kan kalimah ni? Kita hafal, lepas tu kita zikir tanpa hati. Kalau ada tasbih digital tu lagi bagus. Kita tekan-tekan kan? Maksudnya lagi senang untuk kita tahu berapa banyak kita dah zikir. Kalau tak cukup, kita tambah lagi. InsyaAllah lepas tu kita akan jadi biasa lah kan? Kita akan terbiasa untuk berzikir lepas salat subuh dan asar, insyaAllah. Okey, sikit lagi. Okey, terdapat dalam sebuah hadis, sesiapa membaca istighfar berikut, istighfar sebanyak 3 kali lepas salat subuh dan asar, maka dosa-dosanya diampunkan walaupun sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Dosa kita agak-agak yang kita sedar pun tak tahu banyak mana kan. Kalau yang kita tak sedar tu mesti memang rasanya sebanyak buih di lautan. Jadi macam mana kita nak Allah ampunkan dosa kita tu, macam mana? Kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sama-sama kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosaku. Amin. InsyaAllah
Walaupun dalam hadis perkongsian hadis kita hari ini menyentuh 2 solat, iaitu solat subuh dan asar, tetapi sama-sama kita sentiasa juga berzikir dalam ke-5 waktu solat kan. Itu insya-Allah kita bila kita niat dengan ikhlas, kita berzikir, kita nak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan diampunkan segala dosa-dosa, dimakbulkan segala hajat insya-Allah. Semoga kita istiqamah dalam berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh? Alhamdulillah, selesai sudah perkongsian hadis kita pada hari ini. Tahniah semua. Letak tangan kat dada dan cakap, tahniah diriku kerana berjaya mengikuti slot hadis daripada awal sampailah akhir. Alhamdulillah, terbaik saya ucapkan. Okey, tahniah semua. Okey, sebelum kita bersurai, suka untuk saya ingatkan buat sesiapa yang baru sertai buat pertama kali live kita kan, jangan lupa untuk follow Facebook Family Mengaji Facebook Teknik Mudah Baca Quran dan Telegram Family Mengaji 1010. Okey. Okey, dan sesiapa yang nak mendaftar kelas online kita, kelas hafazan bersama Ustaz Firdaus, siapa lagi yang belum sertai boleh, masih terbuka lagi, masih ada kekosongan lagi untuk tuan-tuan dan puan-puan sertai kelas hafazan. Boleh tekan di link pin komen, saya ada pinkan kelas hafazan dewasa, kelas asas, tajwid dan talaki. Lagi sesiapa yang nak menyertai sambil membantu korban akikah di Mekah, boleh juga tekan link di pin komen. Alhamdulillah, Kak Sarmina, terima kasih juga buat semua. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam slot hadis yang lain. Dan jangan lupa petang ni kita slot maksurat. Tadi kita dah baca hadis ni, zikir lepas asar, maksurat pun dikira juga berzikir kepada Allah SWT. Terbaik. Okey semua. Okey. Sesiapa nak infak Quran pun boleh juga untuk infak Quran. Tekan saja di link pin komen. Nak dapatkan produk FMTT kita, ada juga air zam-zam. Air zam-zam Quran yang Ustaz Ilyas dengan Ustaz Firdaus selalu guna tu, ada lagi dalam stok ya. Okey, boleh saja tekan di link pin komen, insya-Allah. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey. Kirim salam Ustazah Sabrina. InsyaAllah saya akan kirim salam ke. Okey. Boleh sambung makan tengah hari ataupun segala kerja yang belum selesai. Okey, kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.